Tun M dedah tolak Anwar jadi TPM. Syed Saddiq kantoi berbohong. Ini jawapan MB Perak punca sokong Perikatan Nasional. Tolak jadi TPM, Anwar bengang dengan Tun M. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mendedahkan Presiden PKR Anwar Ibrahim telah mencadangkan untuk menjadi timbalan Perdana Menteri jika Mahathir berjaya membentuk kerajaan baru. The Sun melaporkan Dr. Mahathir berkata, perkara ini diutarakan semasa mesyuarat Pakatan Harapan yang bersedia sekali lagi untuk menyokong pengerusi bersatu dalam usaha menggagalkan Muhyiddin Yassin yang ketika itu sedang membentuk gabungan parti pemerintah yang baru. Anwar bertemu dengan Mahathir antara malam 28 Februari dan pagi 29 Februari lalu diikuti oleh delegasi berasingan pemimpin Pakatan Harapan yang berjumpa Mahathir pagi itu untuk menyatakan sokongan mereka kepadanya sebagai Perdana Menteri. Parti Keadilan Rakyat, DAP dan Parti Amanah Negara dan beberapa pihak Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu telah datang menemui Dr. Mahathir untuk mendapatkan kelulusan beliau bagi mencalonkan dirinya semula. Semasa pertemuan tersebut, Anwar mencadangkan namanya sebagai timbalan Perdana Menteri. Bagaimanapun Mahathir menolak cadangan Anwar. Dr. Mahathir berkata, Anwar agak bersungguh-sungguh untuk jawatan itu, tetapi beliau memutuskan untuk menolak permintaan itu, tetapi memilih Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail untuk terus menjadi timbalan Perdana Menteri. Mahathir yang bertemu dengan anggota Akar Umbi Bersatu di Langkawi berkata beliau merasakan waktunya tidak sesuai pada ketika itu. Beliau juga mendakwa terdapat maklum balas pihak yang tidak selesa dengan Anwar berada dalam kepimpinan kerajaan. Anwar dilihat lebih cenderung bermain politik dan bukan seorang pentadbir, katanya dipetik The Sun. Bagaimanapun kerajaan baru yang dicadangkan itu tidak menjadi kenyataan selepas Mahathir dikalahkan langkah Muhyiddin yang pada 1 Mac mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri baru. Muhyiddin telah membawa Bersatu keluar Pakatan Harapan dan bersama-sama MP PKR, Barisan Nasional, PAS dan GPS membentuk gabungan baru Perikatan Nasional dan menguasai kerajaan persekutuan. Akibat penjajaran politik ini, Bersatu terpecah kepada dua kem, iaitu kumpulan Muhyiddin dan Mahathir. Dr. Mahathir berkeras Bersatu tidak wajar bekerjasama dengan UMNO yang merupakan sebahagian daripada pentadbiran Barisan Nasional dahulu kerana ramai pemimpinnya sedang dibicarakan di mahkamah atas tuduhan rasuah. Mengulas mengenai Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-8, Dr. Mahathir berkata, Perdana Menteri itu kini terikat kerana bekerjasama dengan parti-parti yang mempunyai reputasi teguh. Muhyiddin sedang menunggang harimau. Sekiranya beliau melepaskannya, dia mungkin akan dibaham. Jadi dia harus terus menungganginya, tidak kira walaupun tidak selesa, katanya. Mengenai cadangan oleh pendaftar pertubuhan ROS untuk mengharamkan UMNO kerana melakukan penyelewengan dalam pentadbirannya, Dr. Mahathir berkata, terdapat perbincangan mengenai perkara itu, tetapi Muhyiddin membantah larangan itu. Tambahnya, krisis politik berlaku disebabkan dua, iaitu ketidaksabaran Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri selepas menyedari UMNO memberinya peluang dan pendirian Pakatan Harapan yang ragu-ragu terhadap cadangannya untuk kerajaan perpaduan negara. Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa menafikan dakwaan bahawa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengelirukan Yang di-Pertuan Agong berhubung bilangan anggota parlimen yang menyokongnya untuk membentuk kerajaan Perikatan Nasional. Anggota parlimen ketarikh itu mengulas kenyataan Ketua Pemuda Bersatu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang membuat dakwaan tersebut terhadap Muhyiddin dalam satu temu bual dengan Al Jazeera. Saya mendengar Al Jazeera wawancara Syed Saddiq. Beliau menuduh Muhyiddin mengelirukan Agong dengan mendakwa bahawa 36 anggota parlimen dari Bersatu adalah antara mereka yang menyokong beliau iaitu Muhyiddin. Ini adalah pembohongan terang-terangan, tegas Anwar. Anwar menegaskan bahawa Muhyiddin tidak pernah memasukkan nama Syed Saddiq, Mukhlis Mahathir dan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dalam senarai anggota parlimen Bersatu yang menyokongnya yang kemudian dikemukakan untuk pertimbangan agung. Saya berada di sana apabila kami membuat senarai akhir, katanya. Sementara itu, seorang anggota parlimen PAS juga membidah Syed Saddiq berikutan dakwaan tersebut. Anggota Parlimen Kuala Terengganu Ahmad Amzad Hashim mendakwa Syed Saddiq memandang rendah kebijaksanaan agung dalam menentukan calon Perdana Menteri yang mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Ini tuduhan yang sangat berat kerana sepanjang ingatan saya yang turut serta dalam taklimat dari masa ke semasa yang diberi kepada ahli parlimen Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin memang tidak memasukkan nama-nama yang tidak menyokong beliau dari kalangan MP Bersatu di dalam representasi partinya.
Nama Syed Saddiq, Tun Mahathir dan Mukris memang tidak dinyatakan menyokong Muhyiddin. Katanya yang turut menggesa Syed Saddiq agar bertenang dan cermat dalam memilih kata-kata. Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac lalu selepas seminggu berlaku kemelut politik yang dicetuskan oleh peletakan jawatan Mahathir. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menerima menghadap semua anggota parlimen dan berunding dengan Majlis Raja-Raja sebelum bersetuju melantik Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Untuk rekod sebelum ini, Syed Saddiq dalam wawancara bersama Upfront Al Jazeera membidas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kerana mengambil kleptokrat ke dalam pentadbirannya walaupun pernah berikrar untuk melawan mereka. Beliau juga menyifatkan pentadbiran Perikatan Nasional sebagai tidak sah dan kerajaan pintu belakang. MP Muar itu mendakwa Muhyiddin telah membentangkan gambaran yang salah kepada Agong bahawa beliau mempunyai sokongan majoriti anggota parlimen. Jadi pengkhianatan itu bermula di situ. Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu menafikan beliau seorang pengkhianat apabila menyokong Perikatan Nasional sehingga mengakibatkan Kerajaan Pakatan Harapan Perak tumbang. Sebaliknya, kata Faizal, pengkhianatan sebenar bermula apabila Exco Kerajaan Negeri Pakatan Harapan cuba menjatuhkan Menteri Besar dan Kerajaan Negeri. Saya disebut pengkhianat rakyat. Kita tak lupa mereka yang menduduki kerusi Exco tetapi tidak menjalankan amanah rakyat tetapi sibuk ingin jatuhkan Menteri Besar dan kerajaan mereka sendiri. Pengkhianatan bermula di situ. Kita telah memikirkan ini. Gabungan Perikatan Nasional akan memberi khidmat yang lebih baik kepada rakyat dan kerajaan yang stabil, katanya dalam satu sidang media di Ipoh. Pada 4 Disember 2018, dakwaan berhubung cubaan menjatuhkan kerajaan negeri dan Faizal sebagai Menteri Besar dibawa ke mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Cubaan itu didakwa didalangi oleh anggota Dewan Undangan Negeri Tebing Tinggi Dr. Abdul Aziz Bari. Faizal dilaporkan berkata, perbincangan akan diadakan apabila ada pendedahan seperti itu. Namun beliau lebih gemar jika isu berkenaan diputuskan oleh pucuk pimpinan parti atau Majlis Presiden Pakatan Harapan sendiri. Bagaimanapun, Faizal tidak percaya Abdul Aziz menikam belakang beliau dan yakin tidak ada mana-mana pihak dalam Pakatan Harapan mahu menjatuhkan sebuah kerajaan negeri Perak. Terdahulu pada sidang Dun Perak, Ketua Pembangkang Saharani Muhammad mendedahkan Abdul Aziz adalah dalang untuk menjatuhkan Menteri Besar dan kerajaan negeri. Aziz menafikan beliau merupakan dalang untuk menjatuhkan Menteri Besar menerusi undi tidak percaya dan menyifatkan tuduhan itu sebagai cerita kartun. Sementara itu, Faizal berkata perubahan kerajaan negeri berlaku sejajar dengan perubahan situasi politik negara yang menyaksikan Bersatu Bertindak keluar Pakatan Harapan. Dalam situasi Perak, katanya, beliau sedar kerajaan negeri Pakatan Harapan pimpinannya tidak stabil untuk memberi khidmat yang baik kepada rakyat. Pertamanya, kita sedar apa yang berlaku dalam negara kita apabila Bersatu ambil keputusan keluar Pakatan Harapan. Tentu sekali Bersatu Perak ambil pendirian sama dengan Bersatu peringkat pusat. Di Perak, kita sedar kerajaan Pakatan Harapan yang saya pimpin sebelum ini tak beri kestabilan yang sebenar, katanya lagi. Nak kutuk saya lagi buat apa? Presiden PKR Anwar Ibrahim mempersoalkan keperluan untuk terus mengkritiknya dipercayai ditujukan kepada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Anwar berkata demikian ketika mengimbas kembali keruntuhan Kerajaan Pakatan Harapan dan apa yang berlaku selepas itu dalam satu majlis di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur. Beliau berkata, terdapat banyak dakwaan berkenaan siapa yang patut dipersalahkan atas apa yang berlaku, antaranya yang mengatakan beliau tergesa-gesa untuk memegang jawatan Perdana Menteri. Saudara tahu perjanjian peralihan kuasa antara Mahathir dan Anwar dibuat pada 2018. Sudah tanda tangan semua. Ia tak ditunaikan, tetapi saya tak bantah, terus sabar. Ada kawan cadang kalau boleh saya dilantik timbalan Perdana Menteri. Mahathir jawab, tak boleh. Tak apa, kita teruskan. Nak kutuk saya lagi buat apa? Kata Anwar. Sebelum ini, The Sun melaporkan Mahathir berkata Anwar mencadangkan beliau menjadi timbalan Perdana Menteri jika Mahathir berjaya membentuk kerajaan baru. Mahathir berkata cadangan itu dinyatakan dalam mesyuarat Pakatan Harapan yang bersedia sekali lagi untuk menyokong pengerusi Bersatu itu dalam usaha menggagalkan Muhyiddin Yassin daripada membentuk gabungan baru yang kini dikenali sebagai Perikatan Nasional. Bagaimanapun, Mahathir berkata beliau menolak cadangan Anwar dan mahukan Dr. Wan Azizah Wan Ismail kembali menjadi timbalannya. Beliau juga mendakwa mendapat maklum balas bahawa ada pihak yang tidak selesa dengan Anwar dalam kerajaan kerana dikatakan lebih cenderung politiking berbanding mentadbir. Dalam ceramahnya, Anwar turut menceritakan bagaimana tindakan Mahathir meletakkan jawatan pada 24 Februari lepas sebagai tidak bersungguh-sungguh. Bila kita dengar Tun Mahathir letak jawatan, ia satu kejutan. Tapi selepas itu segera diambil sebagai Perdana Menteri interim. Kita masa itu sedih, ingat sudah letak jawatan sungguh-sungguh. Rupa-rupanya tidak. Letak jawatan sementara dan jadi Perdana Menteri interim. Kita kata tak apalah,
Untuk kestabilan politik dan perjuangan jangka panjang, kita sokong. Semua sokong Perdana Menteri sementara, katanya lagi. Bagaimanapun, anggota Parlimen Port Dickson itu berkata, sebagai Perdana Menteri interim, Mahathir telah mencadangkan sistem pentadbiran baru di mana dia mempunyai kuasa melantik sesiapa sahaja tanpa peranan parti politik. Pada masa itu saya sebut, macam mana sistem pentadbiran baru? Sistem kita ini kena runding, kena musyawarah dengan parti. Dia kata tak payah kerana semua orang sokong dia. Bukan sahaja Pakatan Harapan, tetapi PAS, UMNO dan Sabah dan Sarawak sokong dia. Kalau semua sokong, mesti ikut dia. Kita semua sokong Mahathir, tetapi tidak bermakna kita boleh ketepikan agenda perubahan musyawarah di kalangan kita, katanya lagi. Apabila Mahathir mendedahkan rancangan kerajaan perpaduannya, Anwar berkata, PAS dan UMNO menarik balik sokongan kepadanya dan menggesa pilihan raya diadakan. Bila mereka tidak sokong, kita minta Tun M pengerusikan Majlis Pakatan Harapan malam itu. Beliau enggan sebab beliau bukan lagi dalam Pakatan Harapan. Maka kita kembali kepada calon asal Pakatan Harapan. Sebab itu dikemukakan nama saya, katanya. Dalam satu majlis di Kedah minggu lepas, Mahathir dilaporkan berkata bahawa jika Pakatan Harapan mencalonkannya sebagai Perdana Menteri dan bukannya Anwar, beliau akan memiliki cukup sokongan anggota Parlimen. Mereka menamakan Anwar sebagai calon mereka dan kerana ini saya kalah. Saya tidak boleh mendapatkan majoriti. Anwar juga tidak mendapat majoriti, katanya lagi.